mengumpat okay. Pasal dia cakap bom senang dia kat dosa. Kita tak kisah, walaupun kecil akan diperlihatkan. Ada pun yang amalan kalaulah kecil, walaupun kecil, buat, kerana itu akan diperlihatkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Walaupun cuma masuk tabung $2 aja. Ini jangan pakai dalil lagi $2 aja. Dia memang tak ada, itulah bahagian dia yang dia ada. Tapi yang penting ikhlas juga. Dia jangan cakap, oh tak cakap yang penting ikhlas je. Masih $2 tak ada masih. Kan ada orang kadang-kadang ni baru berapa bulan tu? 3 bulan 3 euro. Dia ramai berapa? 3 bulan. Ini cukup bulan ni kan? Dia ada member. Tak belajar ke apa? Cukup bulan kan? $100 lah. Bila? Masuk kat tabung. Baru 25 bulan. Tak apa dia? Ada 50. Turun sikit diskaun. 29 lagi bulan, besok kan nak gaji kan? 29 50 pun parah lah. 10 bulan 10 bulan. Besok gaji yang masuk keluar. Semua tu ni ribu-ribu keluar tu. 10 ni nak bayar tu, nak bayar ni. Dah buruk lah. Nak masuk tabung dua ni. Tak cakap kalau tak ikhlas jangan. Saya tak cakap. Cakap kalau tak ikhlas jangan masuk. Tak masuk lah. Dah tak masuk. Syaitan tepuk tangan. Kita cakap walaupun $2 masuk. Tapi janganlah $100. Maksudnya walaupun $2 lagi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kita buat amalan yang baik walaupun kecil bikin. Amalan yang tak baik walaupun kecil jangan bikin. Tapi walaupun besar ataupun kecil, kalau kita boleh sembunyikan, itu lebih utama. Ini bab yang kita pelajari juga. Allah SWT maha mengawasi. Allah SWT maha melihat, dia maha mengetahui juga. Adapun bersungguh-sungguh dalam beribadah ini diperintahkan supaya kita melakukan dalam syariat pada banyak ayat. Sembunyi-sembunyi. Orang Melayu ada pepatah menyatakan tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu. Patah Melayu itu nanti ada permintaan daripada setengah jemaah supaya saya berpantun pula. Saya cakap nanti lah. Kemarin kita pantun, bila ada orang pendakwa macam ni, pendakwa ni Nabi yang sebaik-baik innaka ta'ala khuluqun azim. Allah sebut Muhammad engkau ni akhlak yang paling mulia. Tak ada orang yang mulia. Tapi anda baca sejarah, Nabi diceluk oleh pakcik dia. Ramai orang nak bunuh dia. Di Madinah orang nak tolak dia. Nabi ni banyak. Semua para Nabi Allah sebut dalam Quran ada yang musuh, orang benci. Iaitu ustaz-ustaz ni lebih banyak. Semua orang benci juga. Ustaz-ustaz ni lebih banyak orang yang benci daripada orang suka. Anda ni sekarang orang suka. Jadi besok-besok dah benci kan? Jadi kita dah tegur kepada jemaah. Pasal ustaz-ustaz dia kecil dia bukan kasi orang duit. Dia nasihat. Dia asyik cakap pasal orang kami salah je. Itu orang benci tak? Kalau kita tena kan, bagus. Dia menghiburkan orang. Ustaz tak, dia menggegarkan orang. Jadi orang selalu benci. Jadi kita dah sebut, kalau lah macam itu, Nabi tak pantun. Nabi baca ayat Quran. Saya pantun. Bila tak letak, nasi tak dingin. Orang tak nak, kita tak ingin. Itu lagi. Pasal ada permintaan. Maksud saya ni sedekah. Disuruh kita tadi, tangan yang kanan yang memberi, tangan yang kiri tidak mengetahui. Jangan dia pakai dalil dia. Ustaz, kalau gitu saya tak nak bayar zakat fitrah. Zakat fitrah kan kita pergi masjid ada amir kan kat meja kan. Kita salam kita mesti buang. Itu aja orang tahu nanti orang tak terima. Saya tak nak bayar. Bukan itu dol. Itu dah tak elak lagi kan. So, kalau kita belajar sembunyi-sembunyi, saya tak nak pergi haji dan umrah. Haji dan umrah kan ramai orang nampak. Bukan kata orang nampak, kat airport lagi ramai orang datang. Nanti orang kita riak tak? Kau nak pergi haji mana ni? Tak ada orang. Haji lain pun ada orang kan? وَأَذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Kata Allah SWT, kau seru Muhammad orang-orang bikin haji, kau akan lihat orang-orang datang sampai ada berjalan kaki ataupun naik kenderaan yang jauh yang dekat. Seluruh perusahaan datang. Haji ni macam itu lah. Demor dan merit kan. Bagi ramai lagi bagus. Haji ni memang banyak orang, tak boleh seorang-seorang. Ya. Kita pergi Mekah, kita tengok bila tak Mekah tu ramai orang yang mikro, yang tak tahu ni apa semua. Bukan riak ramai tak. Ada ibadat memang dia kena ramai-ramai. Sembahyang fardu. Disuruh kita pergi ke masjid kita. Afdal sehingga ulama-ulama salaf sepakat mengatakan orang yang tinggal sebelah masjid dia tak sembahyang fardu masjid berdosa besar.
Walaupun supaya tak masak, gelap. Imam Malik mengatakan tak. Disuruh kita. Tak pernah tak Ustaz, nanti supaya tak pergi orang nampak. Berilah pula, saya nak spesifik. Tak. Sembahyang fardu di masjid. Kata Ibn Qayyim, afdal. Disuruh dituntut kita sembahyang fardu di masjid bagi orang yang mampu. Ya. Ada pun sembahyang sunat disuruh kita di rumah sembunyi-sembunyi. Dia nak pergi masjid. Jangan tadi saya lagi sembahyang fardu, sembahyang subuh, sembahyang zuhur. Ada orang tadi. Dia gimana dia? Kalau kita pergi masjid dari jauh pula. Tak ada lah nak pergi mencuri. Tak boleh lah macam itu lah pergi masjid. Kita bukan gila. Tapi macam itu keadaan kita tersebut lah. Jadi saya jawab supaya kita faham. Ada pun solat-solat sunnah itu disuruh kita untuk menyembunyikan. Wa minal lail fatahajjat bihi nafilatan asa an yab'atha rabbuka maqaman mahmud. Sebagian malam itu bertahajudlah kamu. Bertahajud. Sembahyang malam sebagai nafilah, sembahyang tambahan, sembahyang sunnah. Nescaya Tuhan kamu akan siapkan satu maqam mahmud, satu rumah yang terpuji, rumah yang terpuji bagi kita. Jadi kalau kita nampak di mana ada benda yang kita kena pelajari. Yang pertama, bab al-muraqabah. Bukan saja disuruh kita takut bahawa apa pun yang kita bikin Allah SWT Maha mengetahui. Nombor dua, ibadah-ibadah yang kalau boleh kita sembunyikan seberapa mampu. Orang yang sembahyang malam yang sembunyi-sembunyi, dalam Quran sebut wa minal lail fatahajjat bihi nafilatan. Sebagian malam itu bertahajudlah, jadikanlah ibadah tambahan. Asa an yab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Bukan rumah, bukan mahli gaib, tapi maqam yang terpuji. Hebatnya orang yang sembunyikan. Cuma nak sembunyikan yang susah ya. Bukan nak sembunyikan yang susah, nak sembahyang yang susah. Malam-malam orang tengah ngorok, tengah susah. Itu main bukan kata ngorok, mimpi dia. Bukan main. Kemarin ada member kita yang boleh, Ustaz saya mimpi Siti Nurhaliza itu datang meminang saya. Oh, mimpi luar biasa. Saya tak mimpi tak pernah saya nak. Itu time orang tengah mimpi macam gitu ya. Tak kita jawab. Siapa yang boleh bangun? Tapi orang yang boleh bangun itu yang akan siapkan makam. Jadi kita sebut waktu itu orang tidur, orang tak nampak dia. Nombor dua, sembahyang malam ini semua orang. Dia mengingatkan kepada kita bahawa darjat yang tinggi yang Allah berikan bukan saja kerana orang tak nampak, tapi orang di dalam bersih. Bukan saja orang tak nampak, tapi terlahir satu benda yang bersih. Pasal dia nak bikin benda ini memang tak ada orang nampak. Tak ada orang tahu, tapi dia nak bikin. Ini yang jadikan dalam bersih. Maka itu, kalaulah hati sudah ikhlas untuk menutupkan kuliah pada petang ini, terlebih-lebih lagi apabila kalau salah dia cepat-cepat minta ampun, bertaubat. Dalam diuji dia cepat-cepat ataupun sentiasa berlaku sabar. Apapun dia bikin yang besar ataupun yang kecil, dia mencari redha Allah dalam keadaan hidup. Dan ditambahkan dengan bab ini, muraqabah. Bukan saja pertama takut kerana Allah Maha melihat, yang kedua tawadu, tidak mahu memberitahu orang tentang apa yang dilakukan ini. Satu derajat yang tinggi yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang mulia. Inna Allah ma'ana. Sesungguhnya Allah berserta dengan kami. Allah SWT berserta dengan orang-orang yang seperti mana tadi, wala ta'aq wala tahzan. Orang-orang yang kata Allah, jangan kamu takut, jangan berkecil. Jadi ini di antara yang kita bincang